Selamat pagi Encik Kamal. Hari ini saya akan bercakap tentang sinopsis Mulan. Mulan merupakan tokoh berjuang yang mempunyai semangat dan keazaman yang kental. Dia memutuskan untuk turun ke medan perang untuk menyelamatkan papanya yang tua dan uzur untuk berperang. Dia mengamal menjadi sebagai lelaki, sebagai anak papanya. Mulan juga tiba di kem latihan dikendalikan oleh Komander Dong. Bersama askar yang direkrut lain, Mulan dilatih untuk menjadi seorang askar berpengalaman tanpa mendedahkan identiti sebenar beliau. Semasa berperang dengan tentera Khan, Mulan mengejar beberapa tentera bersendirian. Bagaimanapun, dia bertemu Xiang Lian dan diejek kerana berpura-pura menjadi lelaki. Xiang Lian cuba membunuh Mulan, tetapi gagal kerana dia disekat oleh pelindung kulit Mulan. Mulan tidak dapat menyembunyikan jantinanya lagi. Dia dibebaskan dari tentera dan mula pulang ke rumah. Semasa dalam perjalanan, Mulan bertemu dengan tentera Khan dan dia mengetahui bahawa tujuan tentera Khan adalah untuk menyerang batalion. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya nama Yume dan saya akan menerangkan unsur-unsur ketamadunan yang mewujud di dalam filem Mulan 2020. Dalam filem Mulan 2020 mengandungi unsur-unsur ketamadunan China, khususnya dinasti Han kerana filem tersebut melandaskan budaya dinasti tersebut. Elemen unsur-unsur ketamadunan pertama yang ditunjukkan dalam filem ini adalah kesenian pembinaan China. Ini disebabkan kerana pada bermula filem kita dapat melihat kampung Mulan dibina dengan kayu yang kuat dan tahan. Di samping itu, rumah-rumah dibina dengan beberapa tingkat dengan tangga untuk memudahkan penduduk naik ke atas dan bawah. Selain itu, pembinaan rumah-rumah penduduk mempunyai reka bentuk bulat yang unik dan boleh memudahkan kampung untuk menggembara. Tambah pula, dalam filem, istana dibina dengan batu-batu yang boleh ditujukan untuk melindungi dan menahankan istana daripada serangan musuh. Seterusnya, unsur-unsur ketamadunan kedua di dalam filem ini adalah sistem bahasa dan tulisan yang tersendiri untuk dijadikan alat berkomunikasi dan perkembangan ilmu rakyat. Salah satu contoh ialah semasa Mulan dipanggil untuk bagi laporan kepada Komander Dong, sebelum Mulan mendapati kebenaran masuk, Komander Dong sedang menulis watak Cina di dalam kertas. Dan selain itu, kita boleh memerhatikan Mulan mencuri padang dimiliki oleh ayahnya Hua Zhou ke medan perang untuk menyertai angkatan pasukan tentera di Raja Kaisar Shang untuk memerangi ancaman serangan Kuok Gasar Han. Nama yang ditempel pada pedang tersebut masing-masing membawa maksud tersendiri, iaitu kesetiaan Zhong dan keberiaan Yong dan kebenaran Chen. Salam sejahtera, nama saya ialah Mayuri. Saya akan menjelaskan unsur-unsur ketamadunan yang terdapat dalam filem Mulan ini. Penggunaan sains dan teknologi adalah salah satu unsur ketamadunan yang terdapat dalam filem ini. Cendera dengan pasukan telah menyediakan bahan letupan untuk menerang tenteraan. Pada zaman itu, beberapa tenteraan akan membuat peralatan tempur yang lebih kuat untuk melawan musuh seperti bahan letupan seperti triple jet yang dapat melemparkan peluru batu dengan bahan letupan terhadap musuh yang akan menyebabkan kerosakan. Akhirnya, unsur ketamadun yang terdapat dalam filem Mulan ialah budaya tamadun Cina. Dalam filem tersebut, pakaian mereka adalah pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini ialah salah satu budaya dalam tamadun Cina pada zaman dulu. Selain pakaian, bahasa Cina juga merupakan budaya bahasa dalam filem Mulan. Sebagai contohnya, Mulan berkata namanya ialah Ping apabila dia berpakaian seperti lelaki. Ping dalam bahasa Cina bermaksud periuk. Ini saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Hannah. Hari ini saya akan membincangkan tentang faktor-faktor kelahiran tamadun terdapat dalam filem Mulan.
Faktor pertamanya adalah pembangunan ilmu dan menjadi diri sendiri. Mulan harus menyembunyikan kegemaran dia terhadap kungfu sebab stereotip gender dalam masyarakat yang menaikkan pangkat perempuan harus menjadi seorang isteri yang baik. Dan selain itu, chi dia terlalu kuat dan kebanyakannya terlihat pada pejuang lelaki. Tetapi, apabila Mulan menggantikan ayahnya di medan perang sebagai Fajun, Komander Tang terkejut oleh kemahiran dan kekuatan dia. Dan sebab ini adalah kemahiran kungfu sangat unik dan lebih baik dari rakan pasukan dia. Selepas terlihat kekuatan dan ilmu terhadap kungfu Mulan, Komander Tang menggalakkan dia menjadi diri sendiri dan jangan menyembunyikan chi dan menggunakan ilmu dia dalam latihan. Selain itu adalah manusia yang berduduk di tempat strategik. Dalam filem Mulan, terdapat satu masyarakat yang berduduk dalam pusat bandar yang strategik. Sebagai contoh, kota imperial terletak di tengah negara China dan juga terdapat institusi, pusat mencari jodoh dan sebagainya. Di kota strategik, bangunan seperti pejabat rasmi, pertahanan dan pusat perdagangan untuk meningkatkan ekonomi dan masyarakat boleh meningkatkan taraf hidup. Ini boleh dilihat apabila seorang peniaga sedang berjalan ke bandar dan Maharaja berbimbang tentang ekonomi apabila Roran menceburu bandar dia. Nama saya Su Xingle. Saya akan terus menjelaskan faktor kelahiran tamadun yang terdapat dalam filem Mulan ini. Penghayatan nilai-nilai murni adalah faktor kelahiran tamadun yang tidak boleh diabaikan. Dalam filem Mulan, pemimpinan dan masyarakat Cina percaya kepada nilai murni. Hal ini dikata demikian kerana faktor ini menggalakkan kepimpinan yang baik dan mendorong manusia Cina bekerja sama untuk memajukan masyarakat dari segi fisikal dan mental. Sebagai contoh, sistem kekeluargaan tradisional Cina adalah berdasarkan penerapan kuasa patriarki dalam semua aspek kehidupan sosial, dan ia memberi kesan yang mendalam terhadap hala tuju pembangunan budaya Cina dan cara orang Cina berlakuan. Jika meninjau dari segi rangsangan keagamaan dan kerohanian, tidak dapat dinafikan bahawa ajaran agama dan amalan kerohanian menggalakkan penghayatan nilai murni dan kehidupan bertamadun. Dalam tamadun Cina, ajaran Confucius telah memberi garis hubungan antara manusia. Dalam filem Mulan ini, ajaran Confucius boleh didapati daripada hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Contohnya, seorang raja mestilah berakhlak tinggi. Ini kerana raja adalah pelindung rakyat. Walau bagaimanapun, orang ramai tidak digalakkan untuk menentang raja. Mereka mesti menghormati sebarang perintah raja. Hal ini menekankan kepentingan hubungan kasih sayang dan hierarki kuasa dalam hubungan sesama manusia. Nama saya Tawan Fang. Saya akan menjelaskan satu-satunya faktor kemerosotan tamadun terdapat dalam filem Mulan ini adalah stereotip gender dalam masyarakat. Filem ini membentangkan pemikiran tertutup masyarakat bahawa wanita hanya boleh membawa kemuliaan kepada keluarganya melalui perkahwinan. Selain itu, seorang wanita yang mahir dalam seni mempertahankan diri akan dianggap sebagai ahli sihir yang keji, bukan pahlawan yang boleh berkhidmat untuk negara. Apabila wanita didedahkan sebagai mahir dalam seni mempertahankan diri, akan dibuang negara atau dijatuhkan hukuman mati. Sebagai contoh, Mulan seorang diri membantu memenangi peperangan yang tidak mempunyai peluang untuk menang. Walau bagaimanapun, daripada melihat sumbangannya untuk memenangi perang, Jeneral hanya menumpukan pada Mulan sebagai seorang perempuan. Jeneral itu mengelaknya sebagai penipu, malah merasakan Mulan telah memalukan keluarga dan negara. Mulan akhirnya dibuang negeri. Oleh itu, stereotip gender dalam masyarakat adalah faktor kemerosotan tamadun dalam filem ini. Hai, nama saya Derek dan sekarang saya akan menerangkan tentang beberapa pengajaran yang saya didapati dari filem Mulan.
Selepas menonton filem ini, saya belajar bahawa kehidupan dalam zaman yang umumnya dipercayai bahawa wanita harus dilihat dan tidak digenari. Dan wanita secara umumnya tidak sama dengan lelaki dari segi status. Sebab itu, Mulan tidak dibenarkan untuk berjuang untuk keluarganya. Tetapi, Mulan tidak membenarkan halangan sosial status ini menghalangnya daripada berjuang untuk keluarganya. Begitu juga, mungkin terdapat banyak halangan di luar sana untuk menghalang kita daripada melakukan apa yang kita percayai. Namun, kita harus menjadi seperti Mulan dan percaya pada diri sendiri. Sebaik sahaja kita melakukannya, tiada batasan luaran boleh menghalang kita. Selain itu, filem ini juga mengajar saya untuk bertabah apabila melalui masa yang sukar dan tidak berputus asa seperti watak Mulan. Di samping itu, kita juga boleh mempelajari untuk bersikap jujur dan jujur kepada diri sendiri. Ini adalah kunci untuk menjadi bahagia. Kita tidak boleh mengudahkan orang lain atau perkara sebagai alasan untuk tidak lebih sehat, lebih bahagia dan lebih kaya. Kita boleh mencipta kehidupan kita dengan menjadi berani dan tabahkan hati. Akhir sekali, kita bekerja keras adalah kerana kita sayang keluarga kita. Bertanggungjawab kepada mereka dengan menjadi kesihatan dari segi fizikal dan mental di samping menyediakan mereka dari segi kewangan. Keluarga mesti mempunyai kasih sayang dan penjagaan. Kesimpulannya, inilah pengajaran yang saya didapati selepas menonton filem Mulan.